Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Atikah binti Muhammad Zahra Arzi, memegang nombor matrik 2780037. Tugasan individu untuk psikologi sosial kali ini adalah tentang eksperimen Bobodol yang dilaksanakan oleh Albert Bandura. Video ini akan terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu bahagian pertama, saya akan menjelaskan dari segi latar belakang tokoh yang bernama Albert Bandura dan sejarah latar belakang eksperimen dan bagaimana eksperimen ataupun kaedah eksperimen ini dijalankan. Bahagian kedua, saya akan menyenaraikan tentang sumbangan eksperimen itu kepada teori, terapi dan bagaimana ianya diaplikasikan dalam bidang-bidang yang tertentu. Seterusnya, untuk bahagian ketiga, saya akan ceritakan tentang kepentingan dan implikasi eksperimen Bobodol ini dalam memahami tingkah laku individu dan rakyat pada masa kini. Untuk bahagian yang pertama ini, saya akan ceritakan berkaitan dengan latar belakang tokoh dan sejarah latar belakang terjadinya eksperimen ini serta bagaimana kaedah eksperimen ini dijalankan. Eksperimen patung Bobo ini telah dilaksanakan oleh seorang pakar psikologi dari University of Stanford, iaitu Albert Bandura. Albert Bandura ini telah dilahirkan pada 4 Disember 1925 di Mandir, Kanada. Beliau merupakan anak bongsu daripada 6 adik-beradik dan merupakan anak tunggal lelaki dalam keluarganya. Walau bagaimanapun, jika dilihat dari sisi kisah keluarganya yang kurang hebat dari pendidikan, namun kedua ibu bapanya ingin mementingkan ilmu untuk anak-anaknya. Albert Bandura mula berkhidmat di Fakulti Psikologi di University Stanford pada tahun 1953. Beliau juga telah bergelar sebagai seorang profesor psikologi sepenuh masa dan beliau telah mengeluarkan buku pertamanya iaitu Adolescent Aggressions pada tahun 1959. Seterusnya, Albert Bandura meneruskan kajian tentang konsep modeling bersama Romy dan Sheila Rose. Tambahan pula, kajian tentang patung Bobo ini pula mendapat perhatian dan disimpulkan dalam bukunya iaitu Social Learning and Personality Development pada tahun 1963. Seterusnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang eksperimen Bobo ini. Sebenarnya, kajian ataupun eksperimen ini dijalankan oleh Albert Bandura kerana beliau ingin mengkaji sama ada kanak-kanak belajar melalui pemerhatian ataupun peniruan aksi daripada orang dewasa sebenarnya. Dalam hal ini, sebenarnya kerangka teori ini sangat menarik, namun ia bertukar menjadi satu eksperimen yang tidak beretika kerana telah menggunakan kanak-kanak untuk melakukan perkara yang agresif. Jika dilihat dalam gambar dan video yang saya sertakan ini, anak patung Bobo ini adalah sebuah permainan yang digunakan sebagai alat ujian kepada kanak-kanak sewaktu eksperimen dijalankan. Ketinggian patung ini adalah lebih kurang dengan kanak-kanak yang diuji. Albert Bandura telah membuat satu rakaman video di mana seorang model dewasa telah memukul anak patung Bobo itu dan menjerit dengan kuat serta pukulan yang sangat agresif terhadap patung tersebut. Dalam eksperimen ini, ia melibatkan sekumpulan kanak-kanak yang berusia lingkungan 3 tahun hingga 6 tahun. Seterusnya adalah tentang kaedah eksperimen Bobodol ini dijalankan. Yang pertama adalah sebelum memulakan eksperimen ini, Albert telah meneliti taraf agresif kanak-kanak dan kemudian mereka dipadankan mengikut taraf agresif masing-masing. Yang kedua ialah kanak-kanak ini dibahagikan kepada 2 kumpulan dan mempunyai 3 bilik yang berlainan. Iaitu bilik pertama yang mempunyai model yang agresif dan ia perlu bertindak agresif dengan memukul patung Bobo sekuatnya. Bilik yang kedua penuh dengan permainan tetapi kanak-kanak tidak dibenarkan menyentuh ataupun bermain mainan tersebut. Dalam bilik yang ketiga, kanak-kanak dibiarkan bermain selama 10 minit yang mempunyai permainan dan 1 patung Bobo. Dalam bilik yang pertama itu, orang dewasa ditugaskan untuk memukul dan memijak patung itu dengan seganas-ganasnya. Manakala orang dewasa yang kedua yang masuk ke bilik itu akan membiarkan patung itu tanpa menyentuhnya. Yang ketiga, kanak-kanak dipindahkan ke bilik seterusnya yang mempunyai main-mainan yang banyak di atas lantai, namun Albert Bandura ini tidak membenarkan kanak-kanak ini bermain dan menyentuh permainan tersebut. Hal ini dilakukan adalah untuk meningkatkan tahap kekecewaan kepada kanak-kanak. Yang keempat, kanak-kanak pula dipindahkan masuk ke dalam bilik ketiga di mana kanak-kanak dibiarkan bermain selama 10 minit. Apa yang didapati oleh Albert Bandura ialah
Bandura dan rakan-rakannya juga meramalkan bahawa kanak-kanak yang dalam kumpulan yang tidak agresif itu akan bertindak kurang agresif daripada mereka yang berada dalam kumpulan kawalan. Keputusan eksperimen ini menunjukkan bahawa walaupun kanak-kanak lelaki dan perempuan dalam kumpulan yang tidak agresif menunjukkan kurang agresif daripada kumpulan kawalan, lelaki yang telah melihat model bertentangan tidak agresif lebih cenderung daripada mereka yang berada di dalam bilik yang modelnya bertindak agresif. Seterusnya dalam bahagian kedua ini akan dijelaskan berkaitan sumbangan eksperimen patung bobo ini terhadap teori. Hasil daripada eksperimen ini terdapat dua teori yang boleh dikaitkan, iaitu teori pembelajaran sosial dan teori pemodelan. Teori pembelajaran sosial ini adalah teori yang cuba menjelaskan sosialisasi dan kesannya terhadap perkembangan diri. Teori pembelajaran sosial ini seperti orang lain melihat proses pembelajaran individu, pembentukan diri dan pengaruh masyarakat dalam mensosialisasikan individu. Dalam teori ini, terdapat dua jenis pembelajaran melalui pemerhatian, iaitu ia boleh berlaku melalui peneguhan. Peneguhan ini berlaku apabila kita melihat orang lain diberi ganjaran ataupun denda terhadap tindakan terhadap setiap tingkah laku. Untuk lebih jelas, saya berikan contoh dari segi denda, di mana kita akan cuba menyiapkan kerja rumah yang diberikan oleh guru selepas melihat kawan-kawan yang lain mendapat hukuman daripada guru tersebut. Dari segi ganjaran pula, sebagai contohnya, guru memberi hadiah kepada murid yang berjaya mendapat markah tinggi dalam subjek matematik, maka para pelajar yang melihat situasi itu akan lebih berusaha untuk belajar dan membuat latihan bagi mendapatkan ganjaran sebagaimana pelajar yang diberikan hadiah oleh gurunya tadi. Selain itu, pembelajaran melalui pemerhatian yang kedua ialah pemerhati meniru tingkah laku model walaupun model itu tidak mendapatkan ganjaran ataupun denda. Sebagai contohnya, model itu hanya mengayuh basikal sahaja, namun si pemerhati ini akan mencuba untuk melakukan seperti apa yang dilakukan oleh model. Oleh hal yang demikian, saya akan terangkan tentang keberkesanan teori pembelajaran sosial. Yang pertama ialah dari segi perhatian. Seorang yang perlu memberi perhatian yang cukup semasa pembelajaran dan tugasan yang diberikan. Seterusnya dari segi pengekalan, di mana pengekalan ini adalah melibatkan ingatan yang harus diperhatikan bagi meniru tingkah laku model. Dan yang ketiga ialah pengeluaran ini adalah melibatkan proses untuk menyusun semula perkara yang dipelajari dan perlu diingati. Keberkesanan yang terakhir ialah motivasi, di mana motivasi ini wujud apabila apa yang diperhatikan oleh seseorang itu adalah baik ataupun sebaliknya. Sumbangan eksperimen ini terhadap teori yang kedua ialah teori pemodelan, di mana teori ini memberikan gambaran tentang aplikasi teori pembelajaran sosial secara umum. Jika dilihat dari segi ciri-ciri teori pemodelan ini adalah mempunyai unsur pembelajaran utama, iaitu pemerhatian dan peniruan. Yang kedua ialah menekankan aspek interaksi antara manusia dengan persekitaran. Seterusnya ialah meniru sesuatu kemahiran daripada kecekapan yang menjadi model pada waktu tersebut. Seterusnya saya akan berikan penjelasan tentang terapi pemodelan yang digunakan dalam psikoterapi yang dipelopori oleh Albert Bandura ini. Kegunaan terapi ini berkesan dalam terapi pasangan. Kenapa pasangan? Hal ini dikatakan kerana pemodelan digunakan untuk memberi tunjuk ajar ataupun model. Contoh, pasangan yang bermasam muka ataupun bergaduh dan mempunyai konflik, jadi ahli terapi ini memodelkan respons untuk memudahkan jalan penyelesaian dan bukannya memutarkan perbincangan mereka. Selain itu, menguruskan kemarahan dalam kes penderaan. Sebagai contoh, ahli terapi telah menggunakan pemodelan sebagai cara untuk mengawal kemarahan ibu bapa ataupun guru kepada anak-anak dan murid mereka. Seterusnya, terapi yang ketiga ialah dalam mengatasi fobia. Untuk melatih seseorang itu daripada berterusan menghadapi fobia, mereka dilatih supaya sentiasa melihat objek yang mereka fobia itu secara terus untuk melatih dan boleh meniru tingkah laku yang dilakukan oleh modelnya. Bahagian akhir sekali dalam bahagian ini ialah tentang bagaimana eksperimen ini diaplikasikan dalam bidang yang tertentu, antaranya ialah bidang pendidikan, kekeluargaan dan kesihatan dalam masyarakat. Bidang pendidikan yang memainkan peranan utama ialah guru. Kerana jika kita lihat, guru adalah role model kepada kanak-kanak di mana mereka akan memerhatikan tingkah laku guru mereka dalam kelas ataupun di luar kelas. Tambahan pula dalam bidang kekeluargaan, yang utama ialah ibu bapa, di mana mereka adalah orang yang penting dan sering menguruskan anak-anak. Hal ini kerana ia berkaitan dengan teori pemodelan di mana anak-anak meniru gaya dan percakapan ibu bapa di rumah. Manakala dalam bidang kesihatan pula,
Ahli terapi menggunakan teori pemodelan untuk aplikasikan kepada pesakit yang mempunyai fobia terhadap haiwan dan fobia terhadap sesuatu situasi. Oleh hal yang demikian, di sini dapat kita simpulkan bahawa eksperimen Bobo ini memberikan kepentingan dan implikasi dalam memahami tingkah laku individu dan masyarakat pada masa kini. Antara kepentingannya ialah dapat memastikan tingkah laku yang baik dalam diri individu tersebut, terutamanya menjadikan diri mereka ke arah yang baik dan positif. Seterusnya ialah kepentingan eksperimen ini adalah boleh memastikan individu itu bertingkah laku sopan apabila memerhati setiap tingkah laku model yang diperhatikannya. Yang ketiga ialah dapat memastikan kanak-kanak yang baru mengenal huruf dan boleh membaca ini dapat meniru perkara dan model yang bertingkah laku baik supaya melentur buluh biarlah dari rebungnya. Model utama untuk kanak-kanak ialah ibu bapa mereka sendiri. Dan yang keempat ialah kepentingan kepada masyarakat, di mana setiap insan yang bertingkah laku baik perlu dijadikan role model untuk saling membantu antara satu sama lain apabila terjadinya situasi memerhati dan meniru dalam kalangan mereka. Yang terakhir ialah implikasi eksperimen yang dapat memahami tingkah laku individu dan masyarakat. Yang pertama, pembelajaran melalui nilai-nilai murni, dan yang kedua, menjadikan tokoh ataupun orang yang bermotivasi untuk dijadikan model. Yang ketiga, teladan yang baik harus diambil sebagai inspirasi dalam hidup. Dalam ketiga-tiga implikasi ini, ia akan memberikan manfaat kepada individu itu dan masyarakat juga dalam situasi tingkah laku sendiri ataupun tingkah laku orang lain untuk kebaikan diri sendiri.